Dari Fisika dan Bukit Pasir, saya pergi sekolah sini lah. Untuk kawan saya dan dapat saya Ramli, kawan saya, kawan sekolah saya lah. Yang kata orang dari kecil sampai ke alhamdulillah. Jadi kenapa saya di sini hari ini? Sebenarnya saya nak berkongsi pengalaman dengan beberapa factor. Bagaimana kata Datuk Afifi tadi yang menyatakan dia telah sembuh dengan penyakit kanser yang dirawati menggunakan ubat factor. Saya pun salah satu daripada penyakit sakit yang telah sembuh daripada penyakit kanser. Jadi kanser ni sebenarnya memang hari-hari kita dengar cerita pasal kanser ni. Kanser itu, kanser ini, kanser macam-macam lah kata orang. Jadi yang saya nak berkongsi pengalaman pada petang ini ialah berkenaan dengan kanser yang saya kena, iaitu kanser limpa atau spleen. Spleen atau limpa ialah di belakang jantung kita, satu organ yang paling besar. Kalau kita kata potong lembu dari hati kan, banyak tengok mana limpa di belakang apa ni hati, belakang jantung. Jantung ada limpa yang panjang. Itulah yang saya kena. Sebenarnya limpa ni tak banyak kali orang kena, jarang kita kena orang limpa. Limpa limpa. Tetapi jarang-jarang. Tapi bila kena, memang kata orang tadi membawa maut. Tadi doktor tunjukkan limpa tu kat mana sebenarnya salah satu daripada limpa yang paling besar dalam badan kita. Kalau limpa sakit, kita banyak dia punya kesan sampingan. Ini adalah salah satu daripada fungsi imun sistem kita, daya penahanan badan. Kalau imun tak kuat, kita akan mendapat penyakit. Jadi macam saya, masa didiagnos, didapati saya telah kena tahap 3.5 kanser. Jadi lepas saya buat kajian, telah membuat pemeriksaan dengan rapi, bila saya tahu kanser saya telah mendapat tahap yang keempat. Macam mana doktor tadi, tahap keempat ada lagi lah, ya, habis. Jadi saya pun hati pun jatuh lah. Saya dah rumah saya jatuh hati, dah tak ada harapan lah, dan tengah tahap keempat. Jadi kita tahu tahap keempat, doktor kata Razmi cepat-cepat dia buat kemoterapi. Jadi dalam masa 2 hari, tadi doktor Razmi cerita kemopol. Saya dah tunjuk kat mana kemopol, sini kemopol. Tak payah ambil dulu lagi. Saya tunjukkan kat sini kemopol yang mana untuk menyenangkan membuat kemoterapi. Dia campur dia kat sini, jarum ni akan jalan kemopol atau buat kemo selama 7 jam. Saya Datuk Afifi menggunakan ubat yang paling mahal sekali, ya, RM50,000 kalau buat. Saya guna yang murah sedikit, sebanyak RM8,000 sekali buat kemo. Jadi bila buat kemo kali pertama, saya terus flat, kata orang, terus tak tahan dia punya kesan sampingan. Itulah dia kata takut nak buat kemo ni pasal kesan sampingan. Jadi banyak orang yang telah berumur 70-80 tahun sekarang doktor tak kasih buat kemoterapi pasal banyak kesan sampingan dia. Apa dia kesan sampingan? Yang pertama saya tak boleh tahan, tak boleh tidur. Saya tak boleh tidur pasal badan terlalu panas. Jadi banyak minum air pun tak boleh tahan. Jadi yang kedua, saya tak boleh tidur. Saya 3 hari tak boleh tidur sebenarnya. Ulcer dalam mulut yang pecah-pecah dalam mulut, pecah-pecah dalam mulut, tak boleh tahan. Jadi panas sangat. Dan yang ketiga ada muntah, ya, muntah, banyak sangat muntah. Doktor dah cakap ada muntah. Dan yang keempat yang tak tahan itu pening kepala lah. Malah tak tidur kepala. Dan yang selain itu rambut hilang mula gosok lah. Itu biasa. Kalau dalam letter kan, gambar saya yang depan tu tak ada rambut kan. Itulah masa saya kemo kali pertama yang mula gugur. Jadi saya duduk di hospital untuk merawat kesan sampingan dia selama 10 hari. Selama 10 hari duduk di hospital untuk merawat kesan sampingan. Bila habis kesan sampingan, saya pun dah ready untuk pergi kemo kali kedua. Buat kemo kali kedua di hospital yang sama. Kemudian saya terima satu telefon daripada kawan rapat saya juga, iaitu yang berhormat Datuk Melati Jadi, Wakil Parlimen daripada Bersih Allah, dia Dr. Medical Officer di Kuala Raya oleh Timbalan Menteri Pertahanan Kuala Lumpur. Telefon saya katakan, Razmi, dia akan punya kawan dengan orang kanser. Besok saya akan kontak orang yang akan menghantar awak jumpa saya berkenaan dengan ubat yang paling bagus. Ubat ni datang dari Amerika. Even dia kata Perdana Menteri yang berhormat ataupun Raja kita makan ubat ni untuk menahan daripada kena kanser. Pasal dulu arwah bapa dia kurang nak kena sakit kimia, kata dia nak menahan daripada kena penyakit itu kimia. Dan satu lagi dia makan untuk jantung. Pasal dia kerja kuat, tak cukup rehat, takut dia kena heart attack ataupun darah tinggi macam. Jadi besok saya terima telefon, dia beri telefon nombor, saya pun berhubung dengan orang tu. Nama dia Datuk Afifi orang tu. Dan siapa dia di sini orangnya. So kita berjumpa dan bercerita lah lebih kurang 1 jam setengah lah cerita pasal ni. Yang pertama saya tanya Datuk Afifi, sebelum saya memulakan perbualan, kita kata Datuk,
saya ni jual ubat selama 30 tahun. Saya dulu kerja dengan Pfizer ya. Pfizer ni yang membuat Viagra. Semua tahu Viagra kan? Yang boleh menolong orang lelaki lah, yang menimbulkan orang perempuan ya. Dan saya kata 30 tahun saya jual ubat. Dulu saya dengan Pfizer, sekarang saya company sendiri. Nak tahu sama itu ubat ni diluluskan oleh USFDA ataupun adakah bukti-bukti yang menyatakan ubat ni telah diuji di seluruh dunia. Datuk kata jangan bimbang lagi, kita ada banyak kajian yang telah dibuat di seluruh dunia. Ada buku ni yang tunjukkan kepada saya, ada mengandungi 3,500 clinical trial yang telah dibuat di seluruh dunia. Jadi saya dengar itu, saya pun sejuk hati lah, suka sikit. Dan masalah apa, masa saya kena sakit tu, macam-macam orang datang jumpa saya nak jual ubat. Ubat dari negeri China, ubat dari negeri Jepun, saya semua cuba. Satu ubat dari China harganya 5,000 saya beli. Satu paket 1,000, 5 paket 5,000 daripada apa ni kita panggil yang tajam-tajam, daripada landak ya. Porcupine punya bulu tu, dia punya ikan tajam tu, dia asal buat lalu-lalu jadi ubat. Saya pun makan, sekali makan 1,000 ubat tu. Jadi nak orang sakit kanser ni, dia mengharapkan sesuatu. Dia mengharapkan sesuatu. Macam saya kata tadi, kalau kita sakit, dia terpaksa jual rumah. Kalau dia jual kereta, nak dapatkan wang tu untuk membaik diri kita. Saya tak kisahlah masa tu, ya Allah, kasihkanlah aku ubat untuk menyembuhkan. Jadi saya berusaha lah. Jadi dia datang jumpa saya, dan ada clinical trial yang telah dibuat percubaan seluruh dunia. Dan sebenarnya lagi satu lagi yang menunjuk hati saya ialah ubat ini telah diuji juga di Universiti Malaya. Di Dr. Prasad telah membuat penyelidikan dengan transfer factor. Jadi lagi saya menunjukkan saya lah. Setelah saya pun beli ubat tersebut dari doktor. Makan kali itu terus saya tak ada apa-apa kesan sampingan. Itu lepas kemo kedua tak ada apa-apa kesan sampingan except ada 1-2 ulcer dalam mulut biasa lah, 1-2. Kemudian saya pun bertambah sihat. Teruskan kemo ketiga bertambah sihat. Kemo keempat saya dah boleh buat kereta boleh pergi pejabat. Saya dah sihat betul lah. Jadi bila dah sampai seminggu lepas kemo, saya jumpa doktor cancer oncology, minta dia, doktor, saya nak pergi cek sama ada saya punya cancer sel cancer ada lagi dalam badan ke tidak. Jadi saya tak dibenarkan. Pasal doktor kata awak kena buat 6 kali kemo. Kita punya terapi lah 6 kali kemo. Jadi saya 4 kali kita dah sihat. Jadi saya kata buat apa saya nak kemo? Saya dah sihat ni. Jadi dia dengan tak mahu lah membenarkan saya pergi membuat scan di Kuala Lumpur. Dia panggil PET scan. PET scan ni adalah kita masuk chemical dalam badan kita supaya dia boleh nampak kat mana lagi ada sel-sel kanser dengan full colour, dengan penuh berwarna-warni, nampak sama ada sel tu masih ada lagi tidak. Kalau ada lagi sel merah dalam badan kita menunjukkan ada lagi kanser sel. Kali bila saya buat selepas 4 kali tu, bila keputusan keluar, saya dan isteri saya menangis tengok keputusan tersebut. Kenapa sudah tidak ada lagi kanser sel dalam badan saya selepas 2 bulan saya makan ubat transfer factor. 2 bulan. Kalau kita sujud dan bersyukur kepada Allah yang telah menyembuhkan saya dalam 2 bulan dan 4 kali kemoterapi. Jadi itulah selepas saya sembuh, saya berjanji dengan cakap dengan kawan-kawan dan dua isteri saya kata, saya sebenarnya Tuhan telah memberi saya 2 kali percubaan. Percubaan pertama 12 tahun lepas saya kena heart attack. Bila heart attack saya jantung saya tersumbat. Ada harapan, doktor kata awak kena buat bypass. Jadi lepas tahun lepas saya buat bypass. Itu warning yang pertama. Warning yang kedua, kanser. Ya? Jadi saya kata lepas saya sakit kanser ni Tuhan nak beri saya signal yang kedua. Patutlah saya kata kalau untuk buat amal jariah untuk tolong orang di mana-mana saja, terutama yang sakit kanser dan yang bagian yang lain. Jadi itulah tujuan saya di sini dan kawan-kawan lain di Kuala banyak membuat pertolongan untuk orang yang sakit. Macam dah cerita dia, kita sekarang di sini adalah untuk menolong banyak mana orang yang boleh ditolong. Sama ada nak beli bagi saya itu belakang kita orang. Yang mustahilnya informasi ataupun maklumat yang kedua ini adalah benar, tepat dan dengan data-data yang ada di hadapan kita pada hari ini adalah menyentuhkan hati ramai manusia. Dan selepas saya sembuh, ramai akan lebih daripada 10 orang saya kanser yang telah saya tolong. Yang ada sekarang, yang paling saya suka cerita ialah orang kena sakit prostat. Sebenarnya orang tu daripada Bahat. Kami tak kenal lagi jumpa di Kuala Lumpur. Dia sakit prostat tahap kedua. Bila datang jumpa saya, dia kata saya dah tahap kedua, nak pergi kemoterapi. Dia dah buat kemoterapi yang pertama, nak pergi kemoterapi yang kedua. Jadi saya pun kasih ubat itu yang saya makan, ataupun doktor saya makan. Tambah satu lagi ubat yang untuk sakit prostat.
iaitu namanya Milpro yang masih belum diluluskan di Malaysia tetapi ada di Singapura. Saya ambil ubat tu dari Singapura, biasanya doktor supply saya dari Singapura, saya jual pada dia, kasih dia makan. Jadi dalam masa sebulan setengah dia makan ubat kita, dan bila sampai masa nak kemo kali kedua tu, dia terperanjat. Kenapa? Doktor kata awak dah try buat kemoterapi lagi, awak punya kanser sudah hilang. Jadi orang tua hari ni Cik Emas bukan main suka. Dia daripada lagi tapi kerja di Kuala Lumpur. Dia bukan main suka sampai hari ni. Jadi hari ni dia ramai referkan penyakit-penyakit lain kan datang jumpa saya untuk menolong apa-apa penyakit. Dan seorang lagi tu jumpa orang sakit kanser juga. Buat cerita daripada Bukit Pasir juga. Keluarga Ahmad Berek, kalau kenal tahu Ahmad Berek. Kalau kena kanser tu, saya tolong dia. Dia ni ulcer apa ni sakit perut. Itu mana tu apa ni adik ipar Ahmad Berek. Jadi ramai lah cerita yang saya gerakkan. Tapi yang saya nak tekankan di sini, ubat ni adalah satu ubat yang katakan diberi daripada Allah. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 21 ada menyatakan susu ini adalah salah satu daripada sumber untuk menyebabkan penyakit ini, berpulang pada kita untuk mencarinya. Dan inilah susu yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Apa ni susu? Ini yang macam doktor kata, inilah susu awal lembu yang kita ambil, yang kita keluarkan tanda transfer factor daripada kolesterol kita tadi. Itulah yang menyebabkan menyembuhkan kita punya daya penahanan kita ataupun meninggikan daya penahanan untuk melawan penyakit-penyakit kita. Jadi kalau saya suka untuk menolong orang ramai, kerana apa? Saya bekerja pun dengan penjualan ubat, macam doktor juga dia, selama 70 tahun. Dan saya menjual penyakit ubat ni semua bahan kimia. Ubat yang ada sekali semua bahan kimia. Apa yang doktor kasih adalah untuk menahan daripada penyakit. Macam orang kencing manis lah, menahan daripada darah sugar dalam darah kita untuk naik tinggi, kita cuba kawarkan. Darah tinggi itu sama, kita kawarkan darah tinggi. Orang sakit arthritis juga menahan daripada sakit yang macam-macam lah. Jadi ubat kita ni tidak ada kesan sampingan. Pasal apa tak ada kesan sampingan? Pasal dia adalah natural daripada susu yang kita tarik keluar dia punya transfer factor tadi. Dan kesan sampingan memang tak ada. Macam doktor tadi, kita boleh campur dengan ubat-ubat doktor yang lain, tidak ada masalah. Yang itu daripada kebaikan. Jadi saya cakap suka dengan ubat ni yang tidak ada kesan sampingan, yang boleh kita tolong merawat macam-macam penyakit. Dari segi luka, gaul, asma dan macam-macam lagi lah yang kita boleh tolongkan. Ada lebih kurang dalam 70 jenis yang kita boleh tolong penyakit untuk dikawal atau disembuhkan. Jadi di sini saya nak menggalakkan kalau ada kawan-kawan yang sakit ataupun yang nak menahan daripada kena sakit, macam dari negeri kita makan ubat kita, insya-Allah mana-mana pun ini adalah kuasa Tuhan. Kuasa Allah menentukan sama ada kita nak meninggalkan dunia ini atau tidak, atau memanjangkan umur kita untuk banyak lagi buat amal ibadah. Jadi dengan menolong orang ini kita pun membuat amal jariah, dan apa kita buat ini semua untuk menolong amal jariah. Jadi dengan itu saya pulangkan mikrofon kepada doktor untuk apa soalan.